Because more CO2 will dissolve in water. So ini adalah equation dia. So that's why you get more CO2. Cuba fahamkan dulu, banyak carbon dioxide. That's why you get more CO2. Sebab bila hasilkan ini, lebih banyak CO2 akan larut dalam air. So that's why you see more gas bubbles. It's okay, don't worry. Just write first on where the equilibrium is shifting to the left or to the right, and then you terangkan. Apa-apa nanti cikgu akan will go through with you lah after kita habis eksperimen ni. Yang paling penting ialah kamu faham apa yang kita sedang belajar. Okay, now for part C. Siapa nak cuba? Part C. Part C ni kita juga boleh buat macam ni. Kalau kita nak dia dalam closed system, right? We can also do it like this. Who can give me the observation for this? Syafiq, you imagine now that you have a bottle with you. You shake, right? What will you observe? Gas bubbles, right? Okay. Then you loosen the cap slightly. And bila you lose, dia makin bertambah. Bila you lose dan you tutup balik, apa berlaku? Slowly hilang the bubbles. The gas bubble. But at the beginning, there will be how much of gas bubble when you shake it? A lot. A lot kan? That is what is the same as when you pour into the cup. Bila you pour into the cup, ada banyak carbon dioxide terbebas. Tetapi after time, dia akan reduce. Okay, so kalau botol pun, selalunya kalau kita nak minum air bergas ni, kalau ada orang tua kat rumah ke ibu bapa dia selalu terlibat. Buka dulu. Buka dulu. Biar carbon dioxide semua hilang dulu. Kemudian baru minum. So that is the same thing. Okay, that has got to do with selamat pressure. pagi Sorry, I had a kursus baru habis tadi. Okay, so now kita teruskan dengan molecular geometry ya. Just give me Boleh, madam. Apa kamu buat so long? Yang masa sejam tadi ke, madam? Ya. Oh, makan. Saya suruh buat apa? Kemis. Discussion structure. Lewis structure tu saya suruh lukiskan. Dah lukis ke belum ni? Okay. Madam, ada yang tak faham. Faham. Tanya baru tak faham ya? Okay, bolehlah tanya je. Okay, we have done all this, right? Semua ni kita dah buat kan? This is your work, right? Kita dah discuss semua ni. Yang mana, madam? Oh, saya Madam tak screen lagi. Okay, sorry ya. Share, kemudian tanya yang ni. Ini. Kita dah discuss ke belum? Yang ni kita dah discuss ke belum? Page mana yang ada? Page yang ini semua. Because this is module 2 kan? I rasa kita dah discuss. Wait, dah. Resonance semua dah kan? So sekarang kita pada molecular geometry, right? Okay. We are at this page of molecular geometry ya. Wait, give me a minute. Okay, so I've also given you during your lecture dan saya dah suruh kamu go through, right? So what can you tell me from the lecture? Kamu kena faham, there is a theory called, what's the name of the theory? Apa nama teori tu? Ya, Vesper tu ke? Vesper. Okay, Vesper is valence shell electron pair repulsion theory. Okay, this is the theory. Valence shell electron pair repulsion theory. So melalui teori ni, apa dia kata? Between electron pair ni dia akan ada repulsion. So the biggest repulsion ni adalah di antara lone pair compared to lone pair and bonding pair ialah yang paling rendah. So what do they mean by this is, you see here, because lone pair of electrons are closest to the nucleus compared to bonding. Bonding ni selalunya valence shell, dia terletak luar baru dia terlibat dalam bonding. So kalau lone pair dia dekat dengan nukleus, so itulah yang paling repulsion dia yang paling kuat ya. So now when we look at this, okay, we can see here kita ada 5 basic shape. These are the 5 basic shape. Apa maksud B2 kalau dia ada 2 bonding? A ni adalah central atom dia. Central atom and there is 2
bonding pair. So kalau dia ada two bonding pair, dia punya shape adalah linear. Dan dia punya molecular geometry pun akan ikut linear. Dan bond angle dia adalah 180. So bila kita lukis ni, kita akan lukis bond angle kat sini which is 180 degrees. Kalau AB3 macam ni, AB3. Tengok bentuk segitiga kan? So dia ada 3 bonding pair and 0 lone pair. Nama ini adalah trigonal planar. Dia punya molecular geometry pun sama, trigonal planar. So bila kamu lukis, kamu akan lukis A kat tengah, lukis segitiga B, B and B. Bond angle dia 120 degrees. Trigonal planar. Yang keempat ialah, apa nama dia yang keempat? Tetrahedral. Betul, tetrahedral. Okay, so nama dia tetrahedral. Always carbon ialah tetrahedral lah. So dia adalah 4 So bila kita lukis, kita akan lukis dia sebagai, sekejap ya, dah hilang pula dia ni. Kaki ayam. Dia macam kaki ayam sikit. A, B, B, B dengan B. Kaki ayam sikit. Dia punya bond angle ni adalah 109.5. Kena ingat ya, bond angle selalu di antara bonding pair dengan bonding pair. So kita akan tulis dia 109.5. Sila tulis dalam buku kamu, kertas kamu tu. Ya. Ya, dalam molecular geometry lukisan tu kena ada bond angle. Ya, memang salah. This is 50. Ya. Middle. Yes. Yeah. Both must right. Bipyramidal. Ada 2 piramidal. So trigonal bipyramidal ni kamu kena ingat. Dia ada macam tulang belakang ni. A, B, B, lurus ini. Kena lurus, ini adalah 90 darjah. Dan yang macam bentuk segitiga ni, kat sini B, B, kat sini adalah 120. Kena tulis dua-dua. So you write 90 and 120. You have to draw it in a straight line. Dah belajar masa tingkatan 1 ke 2 sudut. Trigonal bipyramidal. Tapi madam, bentuk yang kat atas tu Ni tegak. Ni 90. This is 3D. Ni 3D, cikgu lukis 2D. Madam, Ya. kalau nak tanya yang pasal yang dia ada lone pair tu macam mana pula? Yang tu selepas ini. Ini sekarang cikgu ajar kamu yang pertama. You tengok dalam video tu dia kata ada 2 jenis. Yang pertama semua adalah lone pair. Bila semua lone pair ni dia ikut 5 basic shape dia. Kalau ada lone pair nanti lepas ni saya ajar. Okay, so kita buat ni dulu. So sekarang ni 6 kosong. Apa nama dia? Halo? Ya, ni Oktober, octahedral. Octahedral ni kita ada macam segi 4. Lukis segi 4. Dah pandai lukis segi 4 kan? B, 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 B.
dan kemudian atas, bawah. Dan yang ni 90 degrees. Okay, buat dulu. There was a poker in front of my school ceiling, and then teacher saw us. Okay, dah ke? Mama kamu kat mana ni? Okay, so you must, tak apa, panggil mama, okay. Okay, so you must understand, all okay ke? Ada 5 basic shape, cuba masukkan. Cuba masukkan ke dalam kepala kamu, 5 ni ahli keluarga baru kamu. So kamu kena ingat ya. Okay. So you can also tengok video yang saya buat tu bukan buat saja-saja suka-suka. You can also, I showed you right, you can use a plasticine and toothpick dan cuba buat. Cuba buat sahaja. Take a plasticine and then put a toothpick and you can see the shapes. You akan nampak dia punya shape. Cuba buat untuk 5 basic shape dulu. Try and see. Tak ada plasticine, ambil lah apa-apa yang sewaktu dengannya. Even you can use, kalau ada tepung gandum kat rumah, buatlah tepung tu. Masuklah warna-warna sikit dan buat. Do according to your creativity. Is there a lot of work for you to do? Do you have a lot of assignments? Yes, madam. Okay. So I'm not going to make it a wajib buat, hantar tunjuk saya lah. Buatlah masa kamu free to understand it better ya. Okay. Now we will see how we draw. So mula-mula sekarang kita semua tahu macam mana nak lukis Louis structure. All of you know? Ada sesiapa tak tahu lukis Louis structure? Tahu. Tahu. Okay, semua orang dah tahu. Semua orang dah pakai Louis structure. Okay, from the Louis structure that you draw, kita akan tentukan number of electron pair dia. Dia ada berapa bonding pair, dia ada berapa lone pair. And then from there, we will write the class. Class ni macam ni lah, kita akan tulis class dia. AB2 ke, AB3 ke, macam tu. Determine the arrangement. Okay, tadi kamu ada beritahu kalau ada lone pair, kawan kamu tanya, lone pair means what will happen? Inilah dia punya ni. Kalau dia ada linear ni, dia tak ada lone pair. Tapi start dari 3 ni, trigonal planar, dia boleh ada lone pair. So instead of AB3, dia jadi AB2E. Bila dia jadi AB2E ni, memang lone pair dia kena letak kat atas. Tak boleh letak sini ke sini. Memang kat atas. And dia punya keluarga electron pair arrangement tetap trigonal planar. Tetapi dia punya molecular geometry akan berubah kepada bent or V-shape. And dia punya bond angle akan jadi kurang daripada 120. Ikut bapak dia. Bapak dia siapa? Trigonal planar. Kurang kenapa? Sebab repulsion between lone pair and bonding pair is very high. Cuba faham kan? Madam, so kiranya yang kalau lone pair tu mewakili E lah kan? Ya. Faham? Okay, so kalau kita ada tetrahedral sekarang, kita tengok yang basic tadi AB4. Sekarang dia boleh ada 2 anak lah. 1 lone pair dengan 2 lone pair. So kalau dia AB3E, tengok dia punya susunan tu, keluarga tetap tetrahedral.
tetrahedral. Tetapi dia punya bentuk sekarang dah tukar jadi, tengok bawah ni macam piramid kan? So nama dia trigonal pyramidal. Dan bond angle dia akan jadi kurang daripada 109.5. Yang dia beri ini adalah khas untuk NH3 sahaja. Yang lain semua kamu akan tulis less than 109.5. Kalau dia ada dua lone pair, dia jadi band or V-shape pula. Yang ini adalah untuk H2O sahaja. Yang lain kamu tulis kurang daripada. So kamu boleh tengok bila ada dua lone pair macam ni kan. Katakan air ya, saya tunjuk pada kamu. Saya lukis besar-besar. I will start off with this H2O. H ada 1 elektron darab 2, O ada 6 elektron. So all in ada 8 elektron. So bila saya lukis O, H, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Saya dah lukis Lewis ni, saya kenal pasti dia adalah AB2, E2. Tapi dia ada 4 keluarga, 4 ahli keluarga kan. So dia punya elektron pair geometry adalah tetrahedral. Tetrahedral. Dia dari keluarga tetrahedral. Tetapi molecular geometry dia adalah band or V-shape. So bila saya lukis, saya akan lukis dia seperti ini. OH, dia ada dua lone pair. Dia ada repulsion. So dia akan jadi 104.5. Dan saya, macam inilah dia punya cara kita tulis. Always remember, kalau kita tengok kat sini ni, dia ada 3 jenis repulsion. Iaitu, dia ada lone pair repulsion, dia ada lone pair bonding pair repulsion, dan dia juga ada bonding pair repulsion. Maknanya dia ada all 3 types of repulsion. Dia ada ketiga-tiga jenis repulsion dalam molekul ini. Ya. Macam mana kita nak tahu angle? Angle tu memang dah dikira lah sebelum ni. Yeah, sorry girl, what was it? Sorry girl. Ikut keluarga dia dari elektron pair geometry mana. So you must see the A is attached to how many groups. That is where the five basic shape comes in. So berpandukan the 5 basic shape. So kalau kat sini, saya tahu dia ada 4. 4 means comes under tetrahedral. So tetrahedral you must know, dia punya basic shape is 109.5. So if kalau dia ada ni, dia akan jadi less than. Madam, Yes. untuk tetrahedral tu kan, untuk trigonal pyramidal dengan band tu kan ada yang dalam kurungan tu, bond angle. Ya. Memang yang dengan Khas. dia ke macam mana? Ya, ini khas untuk ammonia sahaja. Ammonia kamu kena tahu dia punya bond angle. Dia ada 1 lone pair. Dia 107. Kalau yang lain semua kamu tulis less than. Air dia adalah 104.5. Maksudnya ada ke yang selain ammonia dengan H2O tu? Ada selain daripada itu semua guna less than. Okay. Less than 109.5. Okay. Okay. Okay, sekarang kita teruskan. Tengok kalau kita ada 5 trigonal bipyramidal, dia ada 3 kemungkinan yang lain. Iaitu apabila salah satu lone pair, kita namakan dia distorted tetrahedral atau seesaw. Nampak tak seesaw dia? Okay, dia seesaw.
So tadi kita lukis, kita memang kena khaskan dia kat sini. So when we draw, just say if you want to draw, macam ni. Ni adalah satu lone pair dia. So ini adalah kamu duduk sini, kawan duduk sini, kita main jongkang-jongkit. That's why they say seesaw. Tetapi of course gambar ni dia terbalikkan macam ni lah kan, sebab kita dah buat tadi dia macam ni. So sepatutnya kat sini 90, tapi dia ada lone pair. So dia punya bond angle akan jadi less than 120. 90 ni tak apalah, kalau nak tunjuk pun boleh. Kalau dia ada dua lone pair macam ni dua, so what will happen? It will be A, B, dia punya lone pair mesti letak kat bahagian yang ada dua tu. Tak kisahlah sini ke sini, tapi kena kat segitiga ni. And here will be less than 90 lah. Kalau 3, dia memang terletak kat area sini. 1, 2, 3. So dia jadi linear. So you must remember all the 3 shapes. Esok hari Jumaat saya akan tanya kamu. AB2, E3. Apa tu? Kamu kena beritahu saya. Tu adalah linear macam tu. Faham tak? Ada soalan boleh tanya. Memang you have to trial and error lah. Madam, Ya. yang tadi Madam cakap AB2, E3 tu, dekat mana lone pair dia? Untuk yang mana? Yang linear tu. Lone pair dia tak tunjuk. Tetapi lone pair dia memang terletak kat sini. Wait nak pula detect. Here. Kat sini ada 2. Kat sini ada 1. Kat bahagian segitiga dia lah. Sinilah, maknanya kat sini. Kat sini. Sini 2, sini 1. Tak kisahlah kamu lukis dia menegak ke, tidur ke, okey je. Kena lukis ke yang titik-titik tu? Yes, the lone pair kalau you nak tunjuk baguslah so kamu nampak. Kamu baru belajar kan. Tetapi molecular geometry sebenarnya tak tunjuk pun tak apa, but I would say better to show lah. So kamu kena faham. Kalau dia adalah trigonal bipyramidal, dia macam ni. B, here is a B, here is a B. So it is 90, 120. This is bipyramidal. Kalau dia ada satu lone pair, dia akan jadi macam ni. Sini, satu lone pair. Ini kita panggil dia seesaw. Kalau dia ada 2 lone pair, dia akan jadi macam ni. B. Ini akan jadi T-shape. Dia ada 2 lone pairs ni. Kalau dia ada 3, dia akan jadi A, B. Sini 2, sini 1. Ini linear. Jadi madam, dia depends on dia punya lone pair lah kan? Depends on the general formula. Dia A berapa, B berapa. Oh, faham. A berapa, B berapa, E berapa. So bila kamu lukis Lewis structure, kamu kena kenal pasti. A berapa, B berapa, E berapa. Okay, so kita tengok dulu. Jangan risau, senang saja sebenarnya. Kita akan cuba buat praktis nanti. So octahedral also the same thing. 90 degrees. Kalau ada satu lone pair, kita panggil dia square pyramidal. Kalau ada 2 lone pair, square planar. Boleh? Boleh, Madam. Oh, okay. Madam, Yes. kalau dekat Lewis structure tu kan dia ada double bond, kita nak assume dia satu ke macam mana? Kalau ada, Double bond. kita anggap dia sebagai satu bond sahaja. Alright Madam. Itu yang dia tulis kat awal-awal tu kan. Double bond, triple bond, anggap dia sebagai satu bond sahaja. Ada kat mana dia tulis? Tadi saya baca. Kat sini. A double or triple bond is counted as one bonding pair when predict geometry.
one bonding pair. Okay. Okay. Sekarang kita tengok, kita lukisnya. Alamak, saya punya dah terbalik. Kamu punya macam mana? Terbalik juga ke? Macam tu juga. Macam ni juga? Yelah, of course kamu punya teruklah macam ni. Cikgu tak boleh. Is this also terbalik? All is terbalik. Okay, tak apa. Kita buat. Dia punya okay ya. Dia budak baik. Okay, kita tengok saja. So kita akan buat, saya nak kamu buat kamu punya yang tak terbalik tu. Ya. Yang tu kemudian. Tak boleh. Tak cukup syarat untuk belajar lagi. Okay, belajar ni dulu. Kuasai ini dulu. So, kat sini saya nak kamu tulis menegaklah. Saya tulis macam ni aja. Be 2 elektron, H ada berapa? I want to see this on every. Pengiraan ni tunjuk. Kemudian draw the Lewis structure. Be, H, H. Dah lukis ni, saya nak kamu tulis kat bawah ni. AB2. Dia adalah AB2 lah. So, kamu akan tulis elektron pair geometry dia adalah apa? Linear. Linear. Molecular geometry saya nak kamu lukis. Linear dia. Not A guna dia. BE, H, H. Lukis. And then show. 180 degrees. Linear. Macam ni. Sama untuk ni pun. Tunjuk. Dan kemudian ni yang saya suruh buat. Kamu dah buat ke belum semua Lewis structure dia? Sudah, madam. Sudah kan? Okay. So now we can try one by one. Yang mana yang kamu tak dapat? Saya tak tahu pola. Pola tu tak apa, biar dulu. Sekarang yang mana Lewis structure yang kamu tak dapat lagi? Ya. NO2. Dia NO2 negatif ke? NO2 saya rasa positif lah. Dia tersilap tu. Kalau negatif dapat berapa? Kita kira dulu. N is 5 electron. O is 6 electron times 2. Negative means plus 1 electron. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 lah. 18. So bila kamu lukis N, O, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kalau kamu nak letak double bond boleh 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maknanya dia terima 2 lah. Negative 2. 1, 2, 3, 4, 5. So dia 0. Ini pun 1, 2, 3, 4, 5. Apa saya buat ni? Sorry cikgu silap. Cikgu. Apa boleh silap ni? Kita nak bagi dia 0, 0, 0. Sepatutnya double bond mana ada 6 bond. Kamu lukis betul ke salah? Pandai kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is 0. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia terima 1. So negative 1 here. So all in, dia negatif kat sini. So bila saya tulis general formula saya sekarang, dia adalah berapa? A, B2, E1 lah. Ada satu E kan? Satu pasang E. So dia punya electron pair geometry adalah trigonal planar. Tetapi molecular geometry dia adalah bent or V-shape.
So bila kamu lukis kat sini, kamu punya geometri mestilah dengan satu lone pair dan dia adalah bend atau V shape. Ikutlah suka kamu nak. Tak payah, tak nak tunjuk dia punya atom kat ni boleh sahaja. But bond angle must be less than 120. Geometri. Kalau tak tulis pun boleh, you nak tulis pun boleh saja, tak ada masalah. Up to you. But it's not a must to show the terminal atom punya lone pairs. Madam, Yes. kan AB to E tu kita nak tentukan E, kita tengok lone pair dekat yang center Central tu je kan? sahaja. Ya. Okay. Yang lain tu abaikan je. Yang lain punya tu abaikan saja. Sebab kita tengok central only. Boleh? Boleh, madam. Okay. Next, ada apa-apa yang kamu tak dapat buat? Hebat kamu, semua boleh buat. Okay, now this is the one which I'm telling you first. Okay, kita tengok ni untuk ammonia dengan air ni, dia adalah case istimewa and you should know how to buat ini ya, sekejap. You must know. So kalau kita tengok ni, tiga-tiga sebenarnya adalah di bawah kategori electron pair arrangement which is tetrahedral. Because this is AB4. Ini adalah mana ni? Ya betul, pandai kamu. AB3E dan ini adalah ya. So kalau kamu tengok kat sini, jenis repulsion yang dia ada adalah semua adalah bonding pair repulsion. So ini adalah dia punya general 109.5. Tetapi kat sini dia ada lone pair bonding pair repulsion, lone pair bonding pair, dan dia juga ada bonding pair repulsion. So bila ada lone pair dia akan tolak dia. So daripada 109 dia jadi 107.3. But here there is also lone pair repulsion. So dia ada lone pair bonding pair dan juga bonding pair repulsion. Dia ada ketiga-tiga jenis repulsion. So dia punya sudut ni jauh lebih kecil lah. So dia jadi 104.5. Yang ini khas untuk air sahaja. Only for water, ammonia and methane. Yeah. Yes, correct. Sudut mesti bonding pair saja. Tak boleh lone pair bonding pair. Sudut ini is always between bonding pair and bonding pair sahaja. Tak boleh benda lain. Bukan hafal, kamu dah faham, kamu dah pandai, okey. Tak ada menghafal. Mula-mula hafal lah kan, nanti lepas tu dah pandai tu. Sekarang saya tanya kamu. Siapa yang bercakap tadi? I'm not seeing you. Siapa yang bercakap tadi? Najwa. Najwa, 8 kali 8 berapa? My God. Jangan cikgu nak bunuh diri sekarang dah. Ada kita. Okay ya. So you see, so 8 kali 8 sekarang jawab kamu dah 64. Tapi masa kamu darjah 1 ke darjah 2, kamu terpaksa hafal benda tu kan? Sebab you didn't know. Ya, so like that lah. Molecular geometry ni pun pada hari ni mungkin kamu rasa seolah-olah kamu kena hafal benda tu. Tapi then you will start understanding. That's why I say if you have the time, just take even tak ada toothpick pun tak apa, guna cotton bud lah.
cotton bud tu kan dah ada dia punya bud tu kan. So kamu boleh cuba pecah-pecahkan and try and do the molecular shapes. Just do a 2D to nampak lah dia punya beza-beza tu. Okay, so then you will see lah how the bond angle, what is the repulsion. Isn't it very interesting? Yes, madam. Yes, madam. Kita manusia ada shape, ada ni kan, ada yang model, ada yang okay, cute, ada yang pair, ada yang ni, like that lah. Even the atoms, the molecules have their own shapes. Okay, which is very, very interesting. Okay, now spark your brain. Lukis dua ni. Okay, you're supposed to draw all this. This are all Friday ni I'm going to. Now we come into polarity. Saya nak ajar kamu polarity ya. Okay. Polarity ni ada polar bond, ada non-polar bond. Kalau dia dalam molekul, dia polar molecule and non-polar molecule. Apa yang kita nak tengok ialah electronegativity. Okay. So dia macam ni ya. Bila kita tengok periodic table, ke arah sini electronegativity bertambah dan ke arah atas electronegativity bertambah. Dia semua akan bertemu. Dalam banyak-banyak atom ni, atom yang paling elektronegatif adalah fluorine. Nilai dia adalah 4. Dia punya nilai electronegativity. Okay, so now just say if I have a bond lah, say between carbon and fluorine. Bila you nak tentukan dia punya electronegativity, yang mana lebih negatif, carbon ke fluorine? Fluorine. So kat sini saya akan tulis delta negatif. Kat sini delta positif. Dan saya akan tunjuk dia punya ni dengan ni. Dipole moment dia. Ke arah anak panah tu ke arah lebih negatif. Ke arah lebih negatif. Bila saya nampak ada beza ke elektronegatifan, makna itu adalah polar bond. Polar bond. Cuba fahamkan dulu. Okay. Tak apa, tak faham, tak apa. Kita buat dulu, nanti baru kita faham. Like this, I say cannot. Kita akan tengok melalui soalan. Tadi geometry pun the same kan. Then like this. The polarity of a bond shows by using delta positive to the more positive one or less negative and delta negative to the more negative. The arrow is used to indicate the direction of the bond polarity. Okay, so apa akan berlaku kat sini? Dia cakap banyak ni, tak apa. Kita tengok terus pada soalan. Okay, sekarang saya nak tengok ni ya. Saya tunjuk yang mudah dulu . Bila kita nak buat bond polarity ni, kita kena lukis molecular geometry dia. We must draw the molecular geometry. So CF4, tolong kira. Lukis Lewis dululah. C, 4 electron, fluorine, 7 electron times 4, 28 plus 4, 32 electron. So bila you tunjuk C, F, 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 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Boleh? So ini adalah AB4. Electron group arrangement and molecular geometry adalah? Tetrahedral. Sebut hari ni. Hari ni duduk kat bilik sebut tetrahedral, linear semua tu kena sebut. So when you draw now, you will draw bentuk tetrahedral which is F, F, F and F. This is tetrahedral. So kita akan tunjuk dia punya ni delta positif, ini delta negatif.
So kita akan tunjuk dia punya electronegativity dia. Macam ni. Ke arah lebih negatif. Macam ni. Okay, boleh faham tak setakat ini? Okay. Another thing that you must remember, okay, I write here, then after that you can. The bond, the CF bond is polar. Because apa? There is difference in Negativity. electronegativity. But since the molecule is symmetrical kerana dia adalah tetrahedral lah. Kalau dia ada 5 basic shape yang linear, trigonal, planar, tetrahedral, trigonal, bipyramidal, octahedral, dia adalah symmetrical. So bila dia symmetrical, what will happen is the bond dipoles will cancel each other. So mu sama dengan 0, molecule is non-polar. So kira dia non-polar sebab dia tak ada different pun kat situ kan Madam, sebab semua fluorine kan. Yeah. And another thing, dia punya bond susunan dia adalah dalam bentuk symmetrical. So bila macam dia each other dia cancel. Yeah, they cancel each other. Faham. Yang kita sebut symmetrical adalah 5 basic shape. Kalau dia ada lone pair, dia ada macam hantu, dia tak jadi symmetrical. When the molecule is symmetrical, bond dipoles dia cancel each other. So the molecule become non-polar, kena tulis ni mu sama dengan 0. Tapi bond dia adalah polar. Jangan lupa tu. Bond dia adalah polar. Sekejap, mu tu apa Madam? Mu tu adalah dipole moment dia. Dipole moment. Tengok kat atas ni ya, dia ada tulis. Mana mu tu? Ada. Dipole moment. So kalau contohnya Madam, kalau nombor dia negatif, makin ke bawah negatif, so means dia lagi negatif lah. Ke macam mana kira? Lebih kuat dia punya polar bond tu. Okay. Dipole moment lah. Kena tulis dia, jangan guna istilah mu sahaja, comma mu. Tapi you tengok yang ini pula. Yang ini dia terikat pada 3H dan 1F. Maknanya sekarang, of course the bond ini adalah Polar. ini delta positif. Ini delta negatif lah. Kerana dia lebih positif kan? Tapi kat sini dia delta positif, ini delta negatif. So kamu kena lukis dua jenis ni ya, ni ke arah sini. Ini ke arah sini. Ini ke arah sini. Dan ini ke arah sini. So yang ni sama. Kita akan tulis the bond CH and CF are polar because there is difference in electronegative. But the molecule is asymmetrical because it is attached to two different atoms. Kenapa dia different? Sebab ni hydrogen, ini fluorine. So dia bukan symmetrical, dia asymmetrical. Nak saya tulis ke? Boleh tak Madam? Tulis Madam. Kan, saya tulis, you nampak.
You tulis I tak nampak langsung kan? Tak apa. Nanti you datang balik saya tengok semua ya. Okay. The CH and CF bond are polar. Because apa? Because different in electronegativity. yes, pandai kamu. Because there is difference, alamak. Difference in electronegativity. Since the central atom not attached to tulisan teruk, to the same atoms, so the molecule is asymmetrical. Asymmetrical kalau bukan symmetry. Okay. The bond dipoles do not cancel each other. So mu is not equals to 0. So CH3F is a polar molecule. Polar molecule. Dia dua ni saja, sama ada dia simetri atau asimetri. Bond apolar. Kan? You akan nampak. Ya? Apa dia? Polarity kalau dia ada beza electronegativity. So di antara atom dengan dia punya yang terminal tu, dia ada beza electronegativity. Polar bond is a stronger covalent bond. Covalent bond ni ada 3 jenis. Van der Waals forces, polar bond, hydrogen bond, semua tu kamu akan belajar. So kalau dia ada polar bond, dia punya daya tarikan lebih kuat sikit lah. So polar bond ni bila dia ada beza electronegativity. There is difference in electronegativity. Central atom, so you see central atom not attached to the same atom. So the molecule is asymmetrical. Bila dia asymmetrical, bond dipoles do not cancel each other. So mu dia tak sama dengan kosong. Maka dia adalah polar. Madam, Yes. jadi kan kalau nak tahu asymmetrical dengan symmetrical, yang atas tu dia cancel each other. Lepas tu yang bawah tu CH bond semua dia pergi dekat central, tapi yang F tu tak. Jadi tu asymmetrical ke macam ni? Tak. Sebenarnya kamu akan tengok dia punya general formula. Ini pun AB4, ni pun AB4. Tapi yang ni AB4 dia tetrahedral tapi dia tak terikat pada atom yang sama. Oleh itu dia cannot cancel each other. So kalau satu tak sama dia memang jadi polar lah. Ya, dia akan jadi 6. Lagi satu syarat dia adalah, saya guna pen lain Yang ni kamu dah pakar sekarang lah kan, dah boleh lukis NH3 ya. So NH3 dia lukis macam ni, H. Kena ikut geometri dia. Apa nama geometri ni? AB3E. AB3E. Electron pair geometri dia adalah Tetrahedral. Molecular geometri dia ialah trigonal pyramidal. Bukan bi, pyramidal. Dia bentuk piramid kat bawah ni.
Okay, so sekarang bila kita nak tengok lone pair dia ni, dia macam ni. Daripada N ke H ni, mana lebih negatif? Delta positif, delta negatif. So dia ke arah sini. Kamu tentukan dulu, tulis dulu. Saya nak tengok kamu tulis dulu. Cepat. Now when you draw, kamu kata apa? Polar ke non-polar? Non-polar. Non-polar. Polar. Polar. Sebab dia tak cancel each other. Dia bukan 5 basic. Ada lone pair. Ada Then lone pair, dia so maknanya dia symmetrical. bukan symmetrical. Dia kosong. Yeah. Okay, so mu is not kosong. not equals to 0. So you see, the NH bond is a polar bond. The NH3 molecule is asymmetrical. Asymmetrical. So the bond dipoles Will not cancel each other. do not cancel each other. Then mu is not 0. Kan betul madam kan? The dipole moment. Tulis the dipole moment. Oh, The dipole moment, mu is not 0. Moment, mu is not equal to 0. Therefore, NH3 is polar molecule. Macam tu je. So you need more practice, okay? You cannot just kerana kamu akan confuse, mu tu 0 ke tak 0 ya? Like that. So you remember kalau dia cancel each other, then dia become non-polar. Okay, kalau dia cancel each other, baru dia non-polar. And usually yang symmetrical. Semua yang ada lone pair adalah asymmetrical. Maknanya tak simetri. Mostly ya. Kamu kena faham 5 basic shapes dan ada 2 saja yang ada lone pair. AX2E3 and AX4E2. These are the only 6 molecules which we consider symmetrical. Bila dia symmetrical, bond dipoles will cancel each other. Oleh itu, dipole moment, dipole moment, mu sama dengan kosong. Oleh itu, dia adalah bond dipoles cancel each other. Non-polar. Kena ingat, semua yang lain yang ada lone pair, semua tu adalah asymmetrical. S kalau bukanlah, or you just put not symmetrical, boleh sahaja. Symmetrical or not symmetrical. So berdasarkan semua ni, saya dah bagi I have given you go back, you try and answer all those questions. I don't want any excuse saying cikgu tak ada masalah. You have to answer. Sebab kalau kamu tak answer, memang kamu takkan faham. So I want you to do up all these scan notes sehingga sinilah. Make sure sebelum ni semua dah habis. Buat sampai page 19 ni. Yeah. Ayan pun samalah. Okay, what question is that? Kenapa
Tiba-tiba you punya ada 21 lah, saya punya 18 saja. Oh, kan dia, okey tak apa. Masalah lah kan manusia. Banyaklah. Where 22 above ah. Mana 22 tu atas ya? That's why I also was thinking when I told you lah, macam dah sampai 22, kenapa pula? Okay. Which one girl? This one. I3. Sama lah macam ni lah girl. Kita buat. So kita akan dapat dia punya geometry macam ni saja. And then you draw. So, okay, if now I want to see this, now I will say when I draw already, what is my shape? Bent or V shape, right? So is this symmetrical or non-symmetrical? Asymmetrical. Janganlah symmetrical. Kamu ada lone pair kan? Asymmetrical. So carbon dengan nitrogen, you must remember carbon, nitrogen, oxygen, dia ke arah sini lebih negatif. So when you draw, it is this way. So it is this way. So you must say this is delta positive, ini delta negatif dia. So you will say the NO bond is polar because there is difference in electronegativity. The molecule, the NO2 minus molecule is asymmetrical. Sorry my writing symmetrical because tak payah because lah kan, is asymmetrical lah. Sebab jangan sebut ada lone pair lah. Sebenarnya lone pair bukan penyebab dia polar ke non-polar. Dia kita tengok pada asymmetricalnya. The NO2 molecule is asymmetrical, so the bond dipoles will not cancel each other. Will not cancel each other. So, dipole moment not equals to 0. Molecule is Polar. polar. Saya nak kamu ingat satu sajalah. Kalau kamu susah sangat kan baru nak belajar kan. So you just remember every time you drink water air kan. Air ni kamu ingatlah bila-bila kamu selalu minum air kena minum H2O. Lukisan dia macam ni water always remember. Ini adalah polar molecule. Polar molecule. So you must remember that the structure is asymmetrical, tak symmetry. Asymmetrical. So they don't cancel each other. Mu dia tak sama dengan kosong. So bila kamu stuck mana-mana, kamu fikir pasal air dulu, tulis dulu point-point untuk air, kemudian kamu boleh tulis untuk yang lain tu. Is it okay? Okay. So Ketua, is everyone here today? Who's not here? 21, 20. 19 here. 20 here. One not here. Tak tahu siapa medium. Is it our Mr. Shami? Is Shami here? Kami ada. Shami ada. Syuhada. Syuhada. Yes. Okay, Syuhada. Please put in the group, Ketua. Just ask Syuhada tolong PM in the group itself, right? Syuhada tolong PM. Madam kenapa tak hadir Write in the group so that I also will know. Okay, thank you. That's all. Please go back. Kena buat tunggulah yang saya belum bagi lagi. Saya akan, siapa yang belum dapat assignment, belum terima assignment lagi write desk first draft or second draft, buat list baru tulis dalam WhatsApp group juga. Belum terima assignment, draft assignment. Nombor 1, siapa nama kamu? Kat bracket tulis first or second. Belum terima assignment, izin tak hantar dekat medium ke macam mana? Saya belum bagi balik lagi. Belum terima draft. Belum terima balik kan draft. Okay, because kamu kena faham WhatsApp saya tu macam banyak sangat yang WhatsApp, and then
it just goes below and below and below, then it gets stuck in everything. Okay, so please excuse and forgive me for not being too efficient with that. I will try and give you back by today. Okay, thank you so much. Okay, bye-bye, see you. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Sorry, alah dah keluar ke? Kenapa, Dah madam? keluar, nanti saya bagi assign Naiman, I will tell you in the group lah, WhatsApp group. Okay, thank you. Okay, madam.